Okey, Assalamualaikum. Kita sambung perbincangan kita dalam grafik komunikasi teknikal. Pada hari ini kita akan buat lukisan bangunan. Kita akan amali lukisan melukis bumbung tebing layar. So sekarang di hadapan saya ada daripada buku kerja soal muka surat 60 soalan 9 untuk lukisan bangunan. Ni asas membina bumbung. Kita nak tengok membina bumbung, kita mulakan dengan tebing layar. Diharap pada pelajar semua dah kenal lah apa dia katakan tebing layar. Dan untuk tebing layar, okey, macam mana kita nak bina bumbung? Ni pertama kali kita nak buat ni, membina bumbung ni. Okey, macam mana kita nak bina bumbung? Pertama, pelajar kena tahu bahawa dalam lukisan kita ada dua pelan. Satu pelan lantai. Yang kedua ialah pelan bumbung. Kalau dia nak pelan bumbung, bermakna bumbung jadi objek dan lantai tersembunyi. Ni jadi tersembunyi. Tapi kalau dia kata pelan lantai, lantai jadi objek, bumbung tersembunyi. So dalam lukisan yang ini, bila lantai ini, dinding ini, kita nampak garis putus-putus tersembunyi, maknanya lukisan sekarang ialah pelan bumbung. Bila pelan bumbung, bumbung jadi objek. Tak boleh putus-putus. Putus-putus cuma dinding saja. Okey, ini pandangan pelan, hadapan dan sisi. Cara pembinaan dia sama. Kaedah ortografik. Jadi guna kaedah ortografik. Dan bila nak bina kaedah ortografik, kita kena dibagi sini pandangan atas, hadapan dan sisi. Kita kena lengkapkan atas dan sisi. Ada permulaan kita bila nak bina, kita kena sambungkan garisan sudut 45 darjah. So pertama kena bina sudut 45 darjah. Sudut 45 darjah. So macam mana kita nak relatekan pandangan atas hadap sisi untuk bina sudut 45 darjah? So dia mesti ada satu benda yang boleh kita relatekan, kita boleh hubungkan. Okey, kalau kes kat sini kita tengok kita ada dinding dan kita ada tersembunyi ni dinding. So ini adalah benda yang sama. Benda yang sama. So kita relatekan keduanya. Okey, kita tarik dinding ke atas untuk dapatkan di mana 45 darjah kita. Ini penting ya. 45 darjah kita. Okey, kemudian kita tarik dia punya dinding. Okey. So di sinilah permulaan sudut 45 darjah kita terbina. Awak tak boleh main sesuka hati awak aja. Awak tarik 45 darjah awak, main letak mana awak nak letak, kemudian awak tarik. Salah. Sebab dia telah bagi pandangan sisi. Okey. Dan daripada situ kita buat sudut 45 darjah. Macam biasa ortografik 45 darjah. Okey. Step pertama selesai. Step kedua, kita nak bina bumbung. Bila nak bina bumbung, pandangan atas sudut dia 45 darjah. Bermakna awak kena bina sudut 45 darjah. Selalu ingat, pandangan sisi dan hadapan sudut dia ialah 30 darjah. Nanti kita akan tengok apa dia 30 darjah, apa dia. Okey. Kita sambung melukis. Jadi bila pandangan pelan atas 45 darjah, pandangan hadapan dan sisi 30 darjah. Sekarang kita nak cari dalam lukisan unjuran ortografik, kita nak cari sudut 45 darjah kita. So bila nak cari sudut 45 darjah kita, kita mesti ada satu rujukan untuk membina sudut 45 darjah kita, sebab kita nak tarik pandangan atas kepada pandangan sisi. Unjuran dia mesti betul. Jadi kita mesti ada satu rujukan. So yang ada kat sini cikgu pilih dinding. Dinding dan dinding adalah dinding yang sama. So kita gunakan maklumat dinding ini untuk kita tarik rujukan kita. Kita tarik dan sambung. Okey, kita dah dapat. Kita tarik 45 darjah. Okey. So kita dah dapat 45 darjah. Kemudian sebagaimana cikgu sebut, bagi pandangan atas 45 darjah untuk membina bumbung, sebab kita nak dapatkan rabung tengah ni. Jadi kita tarik daripada bucu 45 darjah. Dan ukuran dia mesti betul. Maaf, kita punya titik persilangan kita kena ambil tepat supaya persilangan kita dapat persilangan yang betul dan jitu lah. Precise. Okey, dapat. Okey, walaupun cikgu nak bina bumbung tebing layar, tapi cikgu nak cari 45 darjah untuk dapat persilangan, sebab cikgu nak dapat center dia, penengah dia kepada puncak rabung kita. So dapat dah puncak rabung kita, penengah. Lepas tu kita boleh objekkan dia lah. Sebab ini lukisan ni ialah pelan bumbung. Jadi
Pelan bumbung makna bumbung kita objek, lantai kita tersembunyi. Okey, so sekarang kita nak, jadi maklumat rabung ni, maklumat puncak rabung kita ini kita nak pindah ke bawah. Jadi bila kita nak pindah, kita tarik dan kita bawa turun. Kita bawa turun. Okey. So bila kita bawa turun, di sinilah kita akan gunakan maklumat 30 darjah kita pada pembinaan pandangan hadapan dan sisi untuk membina bumbung kita. Sebelum itu kita kena tahu dia punya aras dia. Okey, kita kena tarik. Kita tarik aras tumpu kasau kita, ada lapisan tumpu kasau kita atau penutup kepada bumbung kita. Dan yang kedua ialah puncak kita. So ini puncak kita. Kita akan gunakan maklumat 30 darjah. So cikgu gunakan sisiku set 30 darjah. Okey, ni daripada puncak atas ni kita tarik 30 darjah. Okey, kita tarik 30 darjah. Okey. Kemudian begitu juga di sebelah kanan. Tarik 30 darjah sehingga berjumpa dengan tumpu kasau di bahagian atas. Tumpu kasau di bahagian atas. Sebab apa? Sebab kita ada satu lapisan di sini, kita ada satu lapisan tumpu kasau di sini. Dan di sini pun sama, kita akan tarik ke bawah. Daripada bucun tarik bawah untuk ada satu lapisan tumpu kasau. Jadi daripada bawah sini kita tarik. Okey. Dan begitu juga di sebelah kanan kita. Okey, ini cara kaedah pembinaan dia ni. Okey. Sekarang dah siap, tapi tak siap lagi sebab kita tak objekkan lagi. So macam mana nak objek bagi bumbung jenis tebing layar? Bumbung tebing layar, dinding dia kita naik ke atas terus. Okey. Dinding dia kita naik atas terus. Hitamkan objek kan. So kat sini kita dah bina, kita kurangkanlah objek dia, ada 4 objek ya. Kemudian yang kedua, kita kena bina dia punya tumpu kasau dia di bahagian penutup bumbung kita. Penutup frame bumbung. Jadi ini penutup frame bumbung ni kena adalah satu lapisan. Kalau tengok rumah biasa pun sama, ada penutup frame bumbung. Okey. Okey, kita dah siap untuk tebing layar. Dan nanti kita akan buat soalan 10 untuk buat rumah bumbung limas pula. Okey, itu saja. Assalamualaikum.